Cik Rodiah Sharif. Assalamualaikum kandaku sayang Juwita Ismail, Ina Salina, Zainun Abdul Rahman, Habak semua. Alhamdulillah. Ni Rusmawati Abdul Karim, Luqman Hakim, Siti Ajah, Mutiara Ara. First time ni nama ni muncul. Rasa saya lah, minta maaf kalau dah muncul sebelum ni. Saya sebut pertama kali Mutiara Ara, Nur Alis, Husni, HR, Wahaba, Julia, Nur Fadilah. Hari Khamis ada postage ke Husni? Masya Allah. Altamis Furqan, Analiza Khaizirza, Hamidah Zain, Aniza Abdul Aziz, tolong respon audio video. Zahrah Suhadi, Zainab Buyung, Saloma Nurin. Piramli mana Saloma? Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awak Cik Rodiah dengar dia punya suara ke? Junlan, Nur Aini Abdul Rahman, Wuryanti, Rosiati Suparman, Ronasiah Yusuf, Salina Sadihuddin. Saya ingat sikit saya punya skrin ni. Kita gitu. Kamisah Osman, Umu Afan Kalisha, Hairiah Haji Ismail, Rahimah Umar, Ratib NS. Ma makna NS? Negeri Sembilan. Minta maaf, betulkan saya kalau salah. Send 100 stars, thank you. Rafi'ah Ismayadi, Kak No, Mazli, Kak Rosnaini Adnan. Syoknya dia dapat surau baru. Kak Nafisah Haji Ita, malah rindulah Kak Syah. Roza Syahri 50 stars, thank you. Latifah Ali, apa khabar? Rozana Mat Noh, Nur Hayu Abdul Rahman, Hanisah Nawi. Mana tak respon lagi audio video okey ke tidak ni? Nur Aidah Aidah, Kabare, Rohina Latif, Hafizah Wagiran, Haslizah Ibrahim, Habibah Rasul. Okey, baru respon. Syah Alam AV, okey Ustazah. Cekabo, Siti Roziah Osman. Macam Rehlah Utara, dok terkenang-kenang lagi ke? Kampung Kepala Kerbau. Ya Allah, first time saya tengok nama ni dan saya sebut. Kampung Kepala Kerbau. Kat mana tu? 75 stars, thank you. Masya Allah, Kampung Kepala Kerbau. Kat mana tu? Teringinlah nak rehlah kat sana. Daun Pandan Wangi, Cik Nisa Abdullah, Kak Long Yati, Nur Aziah Abu Kasim, Saudah Al-Hinduan, Rozidah Rahman, Juliana Friday from Singapore. Much love for you juga. Ain Hassan, Yun Taslim. Ya betul Kak Yun Taslim. Semalam dia WhatsApp saya sebelum operate. Semoga dipermudahkan, disembuhkan segera, amin. Tia, thank you 75 stars, amin. Aziza Hashim, Julida Amuh, alhamdulillah. Terima kasih Cik Rodiah. Siti Mariam, Munirah Draman, apa khabar? Masya Allah. Min Hafizah Abdullah, Kartina Ramli AV, sangat okey, alhamdulillah. Hamidi Ali, Azina Ahmad, thank you orang Ipoh. Thank you Ida Ahmad, 100 stars, alhamdulillah. Salamah Bakar, terima kasih 100 bintang. Hanizah Abdul Nasir, Amirdah Osman, Hasanah Muhammad, Ahadiah Agoy, Haryati Aman, Salina Muhammad, Hashim, Salimah Husin, Siti Sarah Haji alias Dilanim Ibrahim. Okey, alhamdulillah, semua jelas dan mantap audionya Ustazah. Masya Allah. Betul Kak Siti Rozia, Masya Allah. Semalam, malam tadi Pak Sumai rumah Ustaz kat sini, rumah ayah. Dia bawa durian lagi kat Siti Rozia. Mau tidur tak kekenyangan. Astaghfirullahalazim. Zaila Matsik, Wuryanti Salma Muhammad, Siti Fatimah, Roslina Ismail,
Wah, ni orang Ipoh juga. Boleh kawan dengan Kak Malas Azina Ahmad. Amalia Busra Nur Albi. Pertama kali rasanya sebut. Putih polos. Muka Ustazah jadi pink sebab dinding ni pink kot. Saya manusia biasa, takkan mukanya pink pula. Saya bukan orang apa yang tenyih-tenyih pipi supaya jadi pink. Tidak, dia pink sebab dindingnya pink. Jadi pandangan anda menjadi pinky. Orang Kota Baru kata suara slow pula. Marina Abdul 100 stars, thank you. Mahmad Asri, apa tu panjangnya nama dia, Razi je lah ya. Hantar star kat Ustazah. Aisyah Abdullah 75 stars, thank you. Okay, Kamaliah Tok Wan is watching. Semualah ramai tak tersebut. Kan sebut nama semua kan tak balik KL Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Bib memang hantu derian Bila saya tengok balik gambar-gambar, Kak Bib ni memang boleh geng dengan Ustazah ni. Subhanallah. Kak Ayah Gaus semalam tak ada Kak Ayah tak sihat Kak Ayah tak tahu saya berada di dinding mana ni. Bismillah. Minum dulu kan sahabat. Mak pun lain. Mak Kulim bukan Mak Keramat. Alhamdulillah. Sedapnya dapat air panas. Sahabat, tahniah. Jajang. Buku koyak semalam. Okey. Tahniah sebab apa? Sebab bab baru. Kita nak belajar hari ni. Nak kena Cik Rudiah ni tahu. Dia kata pink belacan pula dah. Takkanlah pink belacan Cik. Memang hidup le. Pink belacan ni cantik kalau buat tudung kan. Cantik, suka tengok orang pakai colour pink belacan. Siapa hari ni pakai pink belacan? Cik angkat tangan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya pelik kenapa saya tak boleh komen. Bila saya send komen saja dia hilang. Tak muncul-muncul. Tak boleh lah nak komen sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siti Sarah Haji Alias. Bismillah. Terima kasih Eli Rose yang bertanya soalan. Alhamdulillah. Doktor rawat sikit. Tapi Doktor Azwan tu lah. Allah ya Karim. Itulah. No comment sahabat-sahabat. Orang tua kita kembali kepada anak-anak. Sakit rindu kot. Padahal baru je balik hujung Syawal hari tu. Tapi sebenarnya memang keadaannya pada waktu kami buat keputusan tu sangat membimbangkan lah sahabat-sahabat. Dia tiba-tiba jadi macam tu dan ajaib. Dia bertukar. Terima kasih Linda Kecil 50 stars. Linda Kecil yang berjiwa besar. Betul Hanisa Syafi'i, sayu kitab La Tahzan dan nak habis. Saya pun rasa macam tu. Okey Kak Ayah Gaus. Faham. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab 256. Cuba kita baca sama-sama tajuk ni. Sebab baca tajuk saja pun dah buat kita macam Allahu Akbar. Jauhi balas dendam kerana ia racun mematikan. Muka surat 544. Saya belum baca doa. Cuma saya nak ulang tajuk ni berkali-kali supaya semua sahabat-sahabat La Tahzan membunuh sifat membalas dendam. Tak nak sahabat, kita tak nak geng kalau ada sifat balas dendam. Kita tak nak geng kalau dalam hati kita ada rasa nak balas dendam kat orang. Please. Ambil Kak Fatimah Umar pakai pink belacan. Kak Fatimah bakal hajah kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Lebih 600 orang dah yang menonton. Saya sayang anda semua kerana Allah. Semoga yang berpagi-pagian beroleh keberkatan, kerana itu janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpagi-pagian, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang beroleh barakah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham Kartina Ramli, kami berdua sudah kehilangan bonda. Setelah tinggal ayahanda kami berdua, kami melalui fasa seperti bonda kami dululah. Tapi sepemerhatian kita, saya percaya kebanyakan sahabat-sahabat Latahzan yang menonton, kekanda bonda saya yang dah banyak pengalaman hidup, bila kita tengok caranya orang tua kita, lelaki dan perempuan jauh beza dalam keadaan keberdikarian. Macam itulah. Cakap kuat ni sekali kan dengar pula kat. Okey sahabat-sahabat. So kita layan je mengikut itulah kita diajar untuk mengikut kesesuaian, mengikut situasi. Kita tak boleh nak jaga anak lelaki sama cara dengan jaga anak perempuan. Tu bahaya. Anak lelaki dipakaikan pakaian lelaki, dapat anak perempuan dipakaikan pakaian lelaki. Adil ustazah. Nak jaga anak perempuan sama macam jaga anak lelaki. Adil ustazah. Tak mungkin sama. Sahabat, sebab situasinya berbeza. Ciptaan Allah itu berbeza. Ia dari segi sifat dan sebagainya. Okay? So sampai ketua, begitulah kita. Di mana duduk letaknya Al-Adl, sifat adilnya Allah itu Allah Maha tahu. Yang ni untuk bagaimana, ini untuk situasi macam mana. Kita bukan Allah, kita bukan Tuhan. So kita kena belajar daripada situasi itu. Wahai anak-anak yang membelu orang tua yang tak sihat dan semakin uzur, kita selalu berdoa macam ni untuk orang tua kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya, ampunkanlah dosa-dosa mereka, kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu, ya Allah. Kasihani ibu dan ayah kami, ya Allah. Mereka yang sedang tua, uzur, sakit, berada di penghujung usia. Engkau berikanlah mereka kekuatan, kesihatan untuk terus beribadah sehingga ke akhir hayat mereka. Wahai Allah, ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka, Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbanimu. Engkau ampunilah dosa-dosa mereka, jangan sakiti mereka dengan azab kubur, ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, ya Allah. Air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan. Keringat ayah yang mengalir kerana memberi nafkah dan keringat ayah yang mengalir kerana memberi nafkah kepada kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan. Engkau himpunkan ibu dan ayah kami bersama para salihin dan salihat di dalam syurga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan mereka yang kami sayang, yang kami rindu di kampung akhirat. Bertemu semula seluruh keluarga di dalam syurga-Mu yang penuh nikmat, ya Allah. Tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena kuat gigih tempuh apa saja cabaran, sebabnya kita tahu mereka itulah syurga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena selalu sebut, nak marah tapi kena sabar. Macam tu kan. Sekejap, subhanallah. Kak Sania, my jiran belakang di atas Basrahlah Utara. Masya Allah. Okey sahabat-sahabat, saya membacakan kepada anda bab 256, buku yang terkoyak semalam. Ni kalau tak sayang kat ustazah tak tahulah. Sampai koyak-koyak kitab ustazah tau. Tak ada anak pun koyak kitab. Siapa kitab Latahzan dia dah koyak.
Ustazah, saya tengah belajar latahzan dengan ustazah, anak saya pergi capai, aduh, koyak buku saya. Biasalah tu mak-mak, kita kena jaga barang kita. Tengok ustazah yang tak ada anak ni pun koyak juga buku. Nak buat macam mana? Ala kulli hal, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam buku Al-Maslubin, sekali lagi sahabat-sahabat, kita baca tajuknya Jauhi Balas Dendam. Terus sebut kat hati, aku tak nak dendam dengan siapa-siapa ya Allah. Sakit perit hidup dengan dendam ni ya Allah. Tiba-tiba kalau aku mati, dalam hati aku ada dendam dekat seseorang, ya Allah, walaupun aku solat malam, walaupun aku banyak baca Quran, sedekah aku menimbun, apa yang aku nak persembahkan kepada Allah kalau hati aku penuh dengan dendam? Please sayang-sayang sekalian, subhanallah, kita buang rasa dendam di hati walau besar mana. Ustazah tak tahu betapa besarnya kesalahan. Ustazah memang tak nak tahu sahabat. Semua kita ada ujian ni, ustazah yang tersengih-sengih ni. Ingat tak pernah ada rasa nak dendam ke orang. Tapi disebabkan ilmu, kita buang dendam tu. Kan, kalau aku ingat apa kau buat kat aku masa aku kecil-kecil dulu. Contoh, ada dendam-dendam kat orang ni. Tapi tak nak dia singgah lama. Kalau dia tertoeng kat hati kita, cepat, astaghfirullah, aku tak nak mati dengan hati yang macam ni. Alah, ustazah lambat lagi kot nak mati. Saya ni muda lagi, tak apalah dendam-dendam pun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cannot, okay? Kita tak geng kalau ada dendam-dendam. No geng-geng, okay? Alamak, Mizaza nak jumpa di Seri Manja, I akan manja-manja dengan you, okay? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Bonda Zainun Abdul Rahman kita dah tanggal kulit depannya. Maklumlah sentiasa live latahzan bersama cucu. Masya Allah, comel. Saya rasa antara program kita untuk khatam latahzan, program-program, padahal ustazah tak sempat nak plan apa pun lagi sahabat, tak tahulah bila nak buat kan. Antara program khatam kitab latahzan kita, jom kita ambil gambar, kita share ataupun buat video kitab latahzan sepanjang kita belajar, terutamanya orang yang istiqamah dari awal dululah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, kenapa? Sebab ya Allah, hai, kalau kitabnya masih comel, cantik, licin, licau tu, mohon terasalah. Kalau kitabnya dah koyak rabak tu, insya-Allah ini adalah orang yang apa ni, memang menekuni gitu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Comel lah kalau ada yang tertoing. Subhanallah. Okey, jauhi balas dendam kerana ia racun mematikan. Kita tak nak mati, sahabat, sebab kita belum ready. Tapi orang yang ada dendam di hati, sebenarnya dia macam orang yang dah makan racun. Mati dah dia. Juliana Mustafa, I miss you. Bila Juliana Mustafa sebut nama, saya sebut macam ni kan, Juliana Ismail, Juliana Amoh, Julida Amoh, Juliana Mustafa, kita jumpa dekat Al-Madaniyah. I ingat wajah you, Masya Allah, wah, Ayu Goli dan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sangka masa di Al-Madaniyah tu, sahabat-sahabat, Abby Fana datang kuliah saya. Lepas tu dia tak nak kenalkan diri dia, kawan dia, Ustazah ni Abby Fana, dia pakai mask. Lepas tu Ustazah kata, lah, saya minat dia. Alhamdulillah kan sahabat-sahabat, perubahan dia. Saya ingat lagi lepas dia buat haji, kita doakan sahabat kita ni, subhanallah, istiqamah sampai masuk ke dalam jannah. Kita doa sahabat. Kita sekarang ni kan macam viral lah lepas kematian almarhumah kan, yang kita kenal baru-baru ini. Kecoh lah orang, janganlah tunjuk gambar dia tak tutup aurat, janganlah bla bla bla. Yang berdosa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah yang share gambar-gambar macam tu. Kalau betul lah dia dah menutup aurat, ustazah pun tak tahu sampai ke akhir hayat ni kan sahabat-sahabat. Tapi kena ingat, kena faham. Sebab kadang-kadang orang Melayu kita ni banyak salah faham. Kesian. Dia kata kesian dia berdosa tau, kenapa tunjuk gambar dia tak tutup aurat. Maknanya kita nak cakap, dia tu yang dah meninggal tu berdosa ke sebab gambar-gambar tak tutup aurat dia dipertontonkan? Bukan macam tu maksud sahabat. Bukan macam tu. Orang yang dah mati sudah tidak ada hitungan dosa dan pahala. Orang yang dah mati, kita tak boleh kata, hei jenazah, berdosa engkau pakai pakaian putih yang ketat. Nampak tahu bentuk tubuh engkau, wahai jenazah. Hei, dia dah mati.
Tak ada dosa dan pahala untuk dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada dosa untuk dia. Kita yang hidup ni belajarlah. Oh, akhirnya mati juga. Kalau aku tak lengkap menutup aurat ni macam mana? Facebook aku share gambar-gambar yang macam mana? Macam ni rupanya bila aku dah mati orang paparkan semula. Cumanya dulu dinding pink, tudung biru. Bila dah mati orang kelabu asapkan muka aku. Macam tu. Sahabat-sahabat kita fikir. Oh, bila dah mati aku dipakaikan pakaian ketat. Kenapa aku nak pakai pakaian orang mati ketika hayat? Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena susun atur hidup kita. Itu yang secara fizikal yang kita nampak. Oh, pantang orang tak tutup aurat, itu ahli neraka. Doakan dia berubah dan sampai ke akhir hayat dia beroleh husnul khatimah. Tapi orang dah mati pun kita nak sibuk cerita, dia tu ustazah sekian-sekian, dia tu ustazah sekian-sekian. Si mati tu dah tak ada dosa dah. Dosanya untuk sebelum dia mati dihitung. Selepas dia mati dah tak ada hitungan dosa. Faham sahabat-sahabat? Yang kita ni duk bercakap pasal orang hidup pun kita cakap, orang mati pun kita cakap. Bila nak cakap pasal diri sendiri? Sekian dimaklumkan. Subhanallah. Terima kasih Tuan Haji Hashim Yahya join kita sekeluarga depa ni sahabat meriah. Rumah mereka, family group mereka dengan join La Tahzan. Saya geram nak habiskan air ni selagi tak habis sebab kalau dah sejuk nanti saya sayang saya tak boleh minum. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca jauhi balas dendam kerana ia racun mematikan. Saya tak boleh lama sahabat sebab saya ada kuliah terus pukul 8. Kerana apa pukul 8 saya kena kuliah, pukul 9 habis kuliah kitab di balik tabir kematian saya kena keluar untuk saya ke stesen bas. Saya naik bas hari ni balik ke KL. Ada yang nak temankan ustazah naik bas. Tara, kalau hari kerja macam ni rasanya dalam bas Kulim KL ni mau 4-5 orang je. Kita main bola dalam bas. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam buku Al-Maslubun fit Tarikh terdapat kisah-kisah dan hikayat-hikayat tentang orang-orang kejam yang menimpakan seksa yang sangat pedih kepada musuh-musuhnya. Setelah mereka membunuh musuh-musuhnya, dendam mereka masih belum terubat dan nafsu membunuh mereka masih belum dapat direndam sebelum menyalip musuh-musuhnya pada batang-batang kayu. Ini keganasan orang-orang yang punya sifat dendam. Dia kata, aku kalau dia mati nanti aku senang dah. Rupanya tak, sahabat. Masya Allah, meremang bulu roma saya. Orang yang hatinya ada dendam, hatinya tu berpenyakit. Subhanallah, walaupun dia dendam kat siapa? Dia dendam dekat mak ni. Dia dendam kat mak ni. Dia campak mak ni dekat longkang pecah berderai. Contoh kan sahabat-sahabat, tiba-tiba dia pergi rumah Ustazah Zai, dia nampak mak macam ni. Mak macam ni dah dulu yang aku campak dalam longkang sampai berkecai tu. Padan muka dia, mak macam ni. Contoh. Saya selalu dendam dengan nyamuk yang masuk dalam kereta. Astagfirullahalazim. Sebab apa tahu? Kita bila ada nyamuk dalam kereta kan, tangkap. Degilnya nyamuk ni. Dapat bang? Tak dapat, terlepas. Saya dengan ustaz selalu berdendam dengan nyamuk. Lepas tu kan bila dah dapat nyamuk tu, geramlah kau ni. Apa kau masuk dekat dalam kereta kita? Macam tu kan. Lepas tu Ustazah bercakap, astagfirullahalazim, dah mati kot nyamuk ni. Yang aku dendam sampai nak pengik-pengikkan dia, kenapa? Kan sahabat-sahabat rahmati Allah, cepat-cepat astagfirullahalazim. Kalau dengan manusia aku macam ni jenuh agaknya. Orang tu dah mati pun aku duk sakit hati lagi. Orang tu dah mati, dendam kita, wa na'udzubillah min zalik, semoga bukan kita. Lepas tu kita bunuh dia. Contohnya orang-orang yang ada hati dendam, bunuh dia. Orang kebumikan orang tu. Lepas tu kita pergi ziarah kubur. Tiba-tiba ada orang kata, kau tahu tak, itulah kubur yang orang kau dendam dulu tu. Kita boleh honggah dia punya, faham tak honggah ni? Honggah dia punya batu nisan. Kau rupanya yang aku bunuh dulu, aku geram tu. Tak habis-habis lagi sahabat. Kerja siapa ni? Kerja setan. Yang Masya Allah membisik-bisikkan kejahatan pada kita. Memanglah dia dah mati, tapi kau ingat tak apa yang dia buat kat engkau dulu?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini maksud pembuka kepada tajuk ini, sahabat-sahabat. Dia takkan puas hati. Alamak, putus sekejap minta maaf sahabat-sahabat. Zaidah Zaidah kata, kesiannya nyamuk. Kak Fatimah Umar, disebabkan sama, you kena bawa I masuk dalam bagasi untuk ikut you pergi haji. Okay, you sampai dekat Mekah, you buka bagasi, you tengok I dah jadi macam mana dah agaknya. I yang besar ini nak masuk dalam bagasi you yang kecil. Masya Allah, comel Kak Fatimah Umar, macam sama saya je kan. Ya, kita macam tak apalah sahabat, dendam dekat nyamuk tu pun kita kena istighfar. Teruknya aku ni, ya Allah, dia dah mati kot, aku penyek-penyek kan lagi, kenapa? Siapa sama dengan saya kat tangan, tapi saya cepat-cepat istighfar. Buruk benar perangai. Sorry, ampun, dah tobat dah tak macam tu. Ustaz kata, udahlah tu bang. Itu sempat lagi tau bersyarah dengan nyamuk yang kita penyek-penyekkan. Bang, abang ingat tak filem P.Ramlee? Macam mana dia boleh kumpul 7 dulang hati nyamuk? Mana hati nyamuk ni bang? Tak nampak pun. Kan saya sempat kat hati. Ustaz kata, tak payah fikirlah, yang itu filem je tu, bohong je tu 7 dulang hati nyamuk. Yang awak duk cari hati nyamuk dekat nyamuk tu kan. Macam mana boleh ada hati nyamuk kan? Kita tak nampak, sahabat-sahabat kecil sangat. Kan April Laila sama je kita ni, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbaik Syu. I know apa yang Syu maksudkan. Syuhada Jaafar, okay? Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tubuh-tubuh kaku itu tidak dapat membuat apa-apa terhadap seksaan yang diderakan kepadanya. Orang dah mati, kau lagi, geram aku ni batu nisan dia, aku nak conteng-conteng pakai pen marker. Orang tu dah mati, tak boleh buat apa-apa lagi, tak boleh balas apa lagi pada dia. Kita tak boleh kata, padan muka disebabkan aku conteng batu nisan kau tengah meraung, menangis kan dekat dalam kubur tu. Allah, tak ada kena-mengena sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tubuh-tubuh kaku itu tidak dapat membuat apa-apa terhadap seksaan yang diderakan kepadanya. Tidak merasakan sakitnya terhadap perlakuan kasar mereka, dan tenang saja tanpa merasa diseksa. Alhamdulillah. Sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Minum air dah sendawa-sendawa. Tetapi jiwa-jiwa yang diliputi dendam kesuman ini tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bahagia. Ingat jiwa-jiwa yang diliputi dendam kesuman ini tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia, kerana api dendam dan kemarahan telah menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan musuh-musuh mereka sendiri. Allah, sahabat, please sayang-sayang sekalian, lebih 1000 orang yang menonton. Kalau ada walau sebesar nyamuk yang ustazah piat-piat dia tadi tu, penyik-penyik dia tadi tu, kalau ada sebesar itu pun di hati dendam, tolong buang. Tolong buang. Kak Hadiah Agun suruh pergi dekat Makmal kalau nak tengok hati nyamuk. Allah, gurau je Kak Hadiah Agun. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, kita nak sebut macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan ada dendam walau apa pun yang orang buat kat kita. Kita nampak dengan mata apa yang orang tua buat dekat orang tua kita. Kadang kita ada sejarah masa kecil-kecil kan. Subhanallah sahabat, sampai hati adik-beradik. Mak saya buat macam tu kat mak saya ustazah. Mak saya tak ada tempat berlindung. Rumah mak saya terbakar hanya sebab kesilapan kecil mak saya buat. Abang mak saya yang kaya raya tu tak bagi tumpang duduk rumah dia. Dia tolak mak saya kat tangga. Sampai sekarang saya tak boleh lupa masa tu saya kecil lagi. Ini akibat sahabat, kita tunjuk perangai brutal jahat kita depan anak-anak kecil. Anak-anak kecil akan ternampak-nampak benda tu sampai mereka besar. So please, kita adalah murabbiah dalam rumah sendiri. Anak-anak kita sedang memerhatikan, tolong jangan kita mulakan kebiadaban. Minta maaf. Kerana apa sahabat-sahabat? Anak kita sedang ambil pelajaran. Anak kita bukan tak tahu mak dia sedang dendam kat seseorang. Cara mak dia bercakap dengan ayah, cara mak dia punya lirikan mata bila nampak orang tu lalu. Anak kita bukan tak tahu.
Allah yang beritahu, beri faham kepada anak kita walaupun kecil. Dan itu disimpan di dalam hati dan menjadi pelajaran yang akan menjadi racun sampai mereka dewasa. Lepas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah, mic tu tertutup dengan tudung. Enggak lah. Mikrofon ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan nak letak macam mana lagi tertutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan ada dendam, jangan ada benci sahabat. Dalam Latahzan ni kita ulang banyak kali benda ni. Nak buang bukan mudah sebab kita menghancurkan diri kita sebelum orang-orang yang kita nak hancurkan, yakni musuh-musuh kita tu mati. Kan? Sebelum mereka tu hancur, kita yang hancur dulu. Maksudnya apa Ustazah kita yang hancur dulu? Hatimu mati kerana racun dendam itu. Bila hatimu mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu nak menikmati hidup ini dengan apa lagi? Hidup yang penuh tidak ada erti. Okey, jom siapa nak geng dengan Ustazah. Apa pun cerita silam kita, cerita buruk kita lama-lama dulu sahabat, kita tak nak ada dendam dengan siapa-siapa. Tolong sahabat-sahabat, 1,000 orang lebih ni. Kalau saya dapat kempen macam ni kepada 1,000 orang lebih, kalau dalam 1,000 orang ni sahabat, ada 10 orang je hatinya ada dendam ke orang. Pagi ni Allah jemput kita untuk bersama-sama kita berazam untuk buang padam segala dendam di hati. Semoga ahli syurga lah tempat anda sahabat. Sebab kita tak banyak amal soleh. Kita hidup atas dunia ni tak banyak amal soleh. Kita je yang perasan. Amal soleh kita dihitung-hitung, kita berkira-kira dengan Allah. So macam mana Allah nak pandang kita? Dengan hati yang bersih daripada dendam tadi. Subhanallah. Okay, siapa nak daftar diri dengan Ustazah? Geng Ustazah Zai membunuh dendam. Boleh macam tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang lebih menghairankan, iaitu tindakan beberapa khalifah Bani Abbas disebabkan tidak berjaya membunuh musuh-musuhnya daripada kalangan Bani Umayyah yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum mereka berkuasa. Mereka mengeluarkan jasad mereka daripada kuburnya masing-masing. Ya Allah Tuhan, Bani Umayyah, Bani Abbas, ketika mereka hidup bersama dengan kerajaan Bani Abbasiyah, mereka geram dengan musuh-musuh yang ada pada zaman Umayyah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang mereka buat? Masih lagi rasa nak korek kubur mereka masing-masing. Padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebahagian daripada mereka ada yang telah menjadi tulang belulang. Dah dikebumikan pada zaman Umayyah. Dia masih nak balas dendam lagi. Contohlah sekarang ni sahabat-sahabat, dia mudah tau. Anak kita datang, ibu, abang nak tunjukkan calon isteri abang. Baguslah, umur dah dekat 30, tak kahwin lagi. Inilah saat yang ibu nanti-nantikan. Bawalah calon abang tu. Ibu nak pilihkan, abang kata dah ada calon. Ibu tak sabar nak tunggu calon menantu ibu. Abang bawalah, cakap ke anak sulung kita. Pertama kali nak dapat menantu ni, ibu-ibu dirahmati Allah, tiba-tiba kita pun buatlah. Kawan abang tu suka makan apa? Bakal menantu ibu tu suka makan spaghetti. Contoh, walaupun bakal mak mentua ni tak reti, dia tengok Google, beli Thermomix semata-mata nak buat spaghetti untuk bakal menantu baru. Dah siap, rumah dah hias, dah cantik-cantik. Tiba-tiba datanglah bakal menantu baru. Berkenan, pemalu-pemalu, macam pernah kulihat wajah ini. Tapi di mana ya? Ni acik dah kenal ni. Nanti bila-bila datanglah pula dengan keluarga. Saya kan pihak perempuan. Sinetron pagi. Saya kan pihak perempuan. Acik lah datang rumah saya. Menggeletisnya lah bakal menantu. Acik lah, betul juga, acik ni pihak lelaki. Nanti hujung minggu ni acik datang ya. Acik datang merisik tak lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, pergi. Wah, bakal mak mentua ni bling-bling seronok sangat nak dapat besan. Sekali pergi kan, sampai depan pintu, dia disambut oleh bakal besan. Engkau
rupanya ini muka dia kan dah macam muka mak mertua aku dalam filem P. Ramlee. Kan? Kau apa ahli musik? Kan macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So dia tengok bakal besan tu adalah orang yang dia dendam selama ini. Yang masa dulu-dulu orang tu rebut dia punya boyfriend sampai berkahwin. Aku kecewa tak kahwin dengan boyfriend aku. Contoh, ini kan macam drama kan sahabat-sahabat. Siapa nak pilih Ustazah Zai jadi pengarah drama? Masya Allah. Sahabat-sahabat, kan berlaku benda macam ni. Tiba-tiba dia kata, balik abang. Dia cakap dekat anak dia. Dia cakap kat laki dia. Darling. Cakap kat laki dia, darling. Cakap kat anak dia, abang, jom kita balik. Campak je hantaran-hantaran cincin-cincin ni kat tepi tu. Aku tak boleh tengok muka dia. Ya Allah Tuhan. Rupa-rupanya bakal besan tu adalah orang yang dia dendam selama ini. Dah lama tak jumpa, masih dendam lagi ni. Asal nampak muka orang sebiji macam muka orang tu, dia dah tak boleh ingat langsung. Petah lagi berdepan, bakal besan sanggup tarik tangan anak. Anak menderita jiwa tak jadi kahwin. Masya Allah. Dah tahu rumah orang tu kat situ, nak pi bakar pula rumah orang tu. La ilaha illallah. Daripada dah tobat lahum, dah tua-tua, dah banyak solat, kan dah berubah. Jumpa musuh lama ni, dendam masih tersimpan. Aduh, Masya Allah. Kita kan, kalau kita fikir logik akal kita pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan Azina Ahmad, kalau kita fikir logik akal pun, kita yang waras ni cakap, ya Allah, kisah lama kot. Kau tak jumpa orang tu pun dah bertahun-tahun, dah ada kehidupan baru. Semua orang dah move on. Semata-mata kau jumpa balik jadi bakal besan, kau sanggup kecewakan kau yang kata tadi budak perempuan tu ayu-ayu, malu-malu, bagus untuk anak engkau. Sebab benci kau, dendam engkau ni. Azrina Abdul Hanif, kembang kempis hidup. Masya Allah. Betul lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba fikir logik. Kita kalau tengok drama, la ilaha illallah, tak logik kot. Cerita dah 40 tahun dulu. Kenapa kita tak boleh rawat hati? Kita dah nak campak cincin merisik yang kita bawa tu, dah masuk dalam kereta, suami kata sudah-sudah lah tu yang. Itu kan cerita lama. Abang tu suka lah kan, sebab yang tu dulu awet abang kan. Jumpa balik awet lama abang suka. La ilaha illallah, tak ada kena-mengena. Ramai orang perempuan yang jumpa ustazah sahabat, menangis, meratap, ustazah suami saya curang, ustazah suami saya curang. Lah, curang kat mana kak? Saya nampak okey je selama ni, tersengih sana, upload kat Facebook ke main lagi, dapat naik limousine masa birthday, dapat bunga setaman masa anniversary. Apa lagi yang tak bagusnya? Saya kemas-kemas rumah ustazah, lepas tu saya tengok dalam buku dia tu ada gambar awet dia. Ada gambar awet dia. Awet bila kak? Awet sekarang ke awet yang dulu-dulu? Awet zaman di sekolah dululah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awet suami dia, awet, lama tak sebut awet. Awet suami dia masa zaman sekolah dulu. Kau dah kenapa? Cubalah guna akai sikit kak. Ada akai pakai. Itu kan kehidupan silam dulu. Itu kan kehidupan silam dulu. Itu awet dia masa dia, alah nak lap hingus pun dia tak larat lagi masa tu kak. Sekarang akak dah, okey, anak berapa orang kak? Anak 4 orang ustazah. Dah lah tu. Masalahnya kenapa disimpan lagi gambar tu? Maknanya masih ada hati lah kan? La ilaha illallah. Itulah hati yang sakit, hati yang rosak sahabat. Jom tiru Ustazah Zai. Tiru Ustazah Zai. Ustazah Zai pindah rumah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pindah rumah. Tengok Ustaz Azwan menonton tak ni? Ustazah Zai pindah rumah, kotak-kotak kitab saja 18 kotak kot nak susun dekat rumah baru. Terpaksalah masa tu panggil anak-anak buah, kan, panggil anak-anak buah. Tolong Umi kemaskan kitab-kitab ni, susun balik kan. Bila nak susun kitab, keluarkan dari kotak, tueng, jatuh gambar lama dekat kitab Ustaz. Pakai tudung labuh juga. Asyik baik pakai tudung labuh. Lepas tu kan, Umi, anak buah saya kecil lagi masa tu, Umi, ini gambar siapa ni? Macam bukan Umi je. Tai lalat tak ada ni. Uminya pun tengok. Mana? Lepas tu Umi gelak. Umi tahu dah, ni mesti gambar awet baba.
Sebab duduk dalam kitab-kitab lama Baba. Ni mesti awet Baba. Jap, Baba gimana? Baba keluar tadi Umi, tak ada. Ajak lagi Baba balik, kita tunggu depan pintu. Saya punya sakan mengusik Ustaz, sahabat-sahabat. Amboi, kata dah move on, dah bertahun-tahun kita cinta. Bang, ini yang mana bang? Ini yang versi keberapa? Masya Allah sahabat. Kenapa nak marah? Sebab dia kata, ya Allah abang minta maaf lah. Semua abang dah bakar dah, abang dah buang dah dulu-dulu ni. Abang dah buang dah masa kita sebelum kahwin dulu. Kan sahabat? Habis tu dah terselit ni mesti yang paling sayang nak kahwin tak jadi tu kan. Sampai berhari-hari sahabat. Bang, ada lagi tak dekat kitab lain nak tengok bang? Ke orang lain pula. Apa nak? Itu cerita lama sahabat. Hampa jangan pula tanya Ustazah. Kalau awet sekarang Ustazah, nak jadi macam nyamuk tadi. Dipenyek-penyek. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gurau pagi-pagi kan sahabat-sahabat. Relax bro, relax. Relax, kita habiskan kuih. Markah lama. Lama tak sebut markah. Markah ke markah Nursyida Nabiha. Bismillah. Lama Ustaz balik pula cepat-cepat. Mana gambar tadi tu? Mesin-mesin ni Baba buang. Oh dia koyak-koyak depan mata kita. Tak tengok pun sahabat dirahmati Allah, tak tengok. Ya Allah Akbar, kelakar kan. So apa kalau berlaku macam tu, mak-mak kalau anak mengadu macam tu kan sahabat-sahabat, tak payahlah. Aku dah kata dah laki kau tu memang tak betul. Kan? Bercinta dengan, ya Allah, maknya pun nasihat anak. Benda cerita lama mak. Kenapa masih nak dendam? Allah ya Karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita teruskan. Padahal sebahagian daripada mereka ada yang telah menjadi tulang belulang sesudah itu dia mendera mayat mereka. Menyalip, ini kerja orang dendam Tak cukup dengan dera, menyalip dan membakarnya. Sesungguhnya sikap ini terdorong oleh gelojak dendam yang sangat kuat. Alhamdulillah kenyang. Sebaliknya pelakunya tidak akan merasakan apa ertinya kegembiraan, kesenangan dan ketenangan jiwa. Apa nak lawaknya ida-ida, betul lah kan? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sesungguhnya bahaya yang mengancam orang yang sentiasa ingin membalas dendam. Sahabat, gurau-gurau juga. Tapi seandainya berlaku macam tadi tu, kita ternampak mesej daripada orang perempuan suami kita, kemudian dia nak menegur sebab dah lama tak jumpa, contoh kan. Jangan sangka buruk dulu, jangan campak handphone. Campak handphone tu 2,000 pula kita nak beli yang baru. Jangan emosi dulu sahabat. Suami kita balik tu ajak bincang dulu, ajak sembang, tengok mood dia mana yang waktu dia. Kalau aku cakap waktu ni insya-Allah dia tak melenting kot, sebab perut dia dah kenyang. Aku dah sikatkan rambut dia, contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bawa bincang elok-elok. Jangan benda yang retak menanti belah. Lalu kita belahkan terus. Kau ingat kepala suami kau tu buah nyok, nak belah macam tu? Cannot. Kita nak bahagia sampai jannah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang perempuan please jangan emosi dulu. Okay, jangan emosi dulu. Guna akal, fikir dulu. Nak marah ke nak sabar? Nak marah tapi kena sabar. Macam tu lah sahabat-sahabat. Gambar lama rupanya, insya-Allah kita dapat jawapan. Kalau kita terus nak menyerang, ayo amma sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Amboi ju, sakan ya. Sakan apa tu? Subhanallah. Sesungguhnya bahaya yang mengancam orang yang sentiasa ingin membalas dendam sangat besar. Dia telah kehilangan kawalan terhadap dirinya, telah kehilangan ketenangannya dan telah kehilangan rasa kedamaiannya. Sahabat, rugilah orang yang hilang tenang. Rugilah orang yang hilang damai. Rupa-rupanya sahabat, dia punya sifat dendam. Orang yang punya sifat dendam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan tenang, takkan merasa damai. Pasti sentiasa hilang kawalan diri. Macam tadilah nampak gambar perempuan dia toboy. Sebab apa? Dia dendam dekat suami dia yang pernah curang kepada dia. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala. Silap. Musuh pun tidak mampu membahayakan diri orang yang jahil dengan bahaya yang lebih besar daripada apa yang ditimpakan oleh si jahil terhadap dirinya sendiri. Batuk.
Musuh tidak mampu membahayakan diri orang yang jahil dengan bahaya. Okey, contoh, kita ni ada musuh, sahabat. Maka kita dendam dengan musuh kita tu. Musuh nak memperapa-apakan kita, merosakkan kita. Mungkin setakat kalau zaman sekarang ni dia tak akan sampai nak bunuh lah. Mungkin setakat dia pancitkan tayar kereta kita. Kan dia tak boleh tengok kita senang. Macam tu je lah, sebab kalau dia bunuh masuk penjara, kena hukum gantung dia, contoh kan. Dia tak boleh tengok kita senang, musuh kita. Dia apakan kita? Dia, alah, apa nak bagi contoh tak reti nak buat jahat macam tu. Mudah-mudahan kita tak ada niat jahat macam tu. Dia pedajai kita lah, buat tak bagus lah kepada kita. Sahabat, sebenarnya kalau contoh dia toreh muka kita, kita boleh jumpa doktor, jahit muka kita, buat plastik surgery, lawa balik, pinki-pinki balik muka, contoh kan. Tapi kalau kita tak buang rasa dendam kepada dia, luka di hati kita ni sahabat, lebih dahsyat daripada luka kat pipi yang masih boleh dirawat. Kita nampak orang ni tak betul, salahkan situasi, kenapa anak aku terbercinta dengan bekas, dengan bakal besan aku yang aku menyampah daripada zaman sekolah dulu, rebut boyfriend aku, contoh. Hati yang ada dendam, dia takkan tenang. Dia lebih dahsyat rosaknya berbanding musuh nak merosakkan kamu. Faham ke? Faham ke? Faham ni sahabat-sahabat? Okay lah, kalau tak faham kata-kata Dr. Aid Al-Qarni, kita fahami kata-kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghayz qul mutu bi ghaizikum. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian, katakanlah kepada mereka, matilah kalian kerana kemarahan kalian itu. Ayat ni tolong dibaca sebelum dan selepasnya juga terjemahan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang marah-marah ni, akhirnya dia mati dengan kemarahannya tu. Kita kalau dimarah, sahabat, jangan kita melenting sama. Sebab orang tu tengah marah, setan tengah ada pada dia. So kita layani orang yang marah-marah tu, orang yang dendam kat kita, dengan menjemput malaikat bersama kita. Banyakkan zikrullah. Jangan marah balik, jangan dendam balik kepada dia, sebab kita bersama malaikat. Dia bersama iblis yang dilaknat. Siapa yang dalam rahmat, sudah pasti yang bersama para malaikat. Siapa yang dalam azab, sudah pasti yang bersama iblis. Faham ke faham? Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tengok jam sekejap. Ui, saya nak lari ke kelas satu lagi ni, tapi saya nak cuba habiskan juga. Renungan. Seorang hamba apabila dianiaya, disakiti dan dikuasai oleh lawan-lawannya, tiada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dia kerjakan selain melakukan taubat yang ikhlas. Ya Allah. Orang sakit hati kat kita, orang dendam kat kita, kita tahu ada musuh yang tak suka kat kita. Seorang hamba apabila dianiaya, saya dianiaya ustazah, silap saya kat dia tu dulu sikit je, saya terlanggar buntut kereta dia. Bukan terlanggar buntut dia, terlanggar buntut kereta. Boleh tacap pun kan ustazah. Saya dah bagi pun duit kat dia, tapi dia marah sungguh kat saya. Kan sahabat-sahabat, tiada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dikerjakan selain melakukan taubat yang ikhlas. What? Orang tu yang buat jahat kat aku yang kena taubat. Peliklah Islam ni. Jangan pelik dulu. Jangan pelik dulu. Ini ajaran Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksu, kenapa maksu kat Sungai Ular? Maksu, saya lepas ni di balik tabir kematian, lepas tu Kak Nazar, Kak Jah katanya lah nak hantar ustazah nak lambai-lambai. Ya Allah, dah macam pergi airport naik kapal terbang. Depa nak hantar ustazah dekat stesen bas. Tak payahlah, suamiku ada. Tapi Masya Allah, ukhuwah ni kan indah, sahabat-sahabat, tak boleh nak halang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya naik bas pukul 10.45 maksud. Masya Allah, tiada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dia kerjakan selain melakukan taubat yang ikhlas. Sedangkan tanda kebahagiaannya adalah ketika dia melihat dirinya, dosanya dan aib yang ada pada dirinya. Kita kalau ada orang aniaya kat kita, kita disuruh bertaubat supaya kita semakin nampak apa dosa-dosa kita, apa aib kita yang kita nak minta Allah lindung kita. Rupanya bila orang ada musuh ni,
Alhamdulillah, ada orang bermusuh kat dia, dia lagi tahu aib dia. Contoh, depan saya ramai orang. Ada Mariamun, ada Zaliha Zainal. Ustazah, kenapa tudung tu sengit Ustazah? Contoh kan. Ya ke sengit? Aku rasa lawa je. Kenapa dia cakap benda yang betul, sahabat? Sengit tudung. Kan tak sedar, sengit tudung pun nak buat live. Contoh. Kerana dia tak suka kat kita. Zaliha Zainal lain, Zaliha Zainal ni insyaAllah. Dan sahabat, kita pun akan membetulkan. Walaupun dah betul, kita betulkan lagi. Sebab ada musuh bagi tahu kita tudung kita sengit. Tapi kalau saya tanya pada Umi Afan Kalisha Umairah, kan sengit tak tudung Ustazah? Tak, Ustazah lawa. Padahal memang jelas sengit. Kenapa dia kata lawa Ustazah? Sebab dia nak jaga hati Ustazah. Akhirnya Ustazah bertambah-tambah aib sebab orang tu tak bercakap jujur. Faham? Umi Afan Kalisha lain. Konon sebab nak jaga hati. Tapi musuh, dia takkan jaga hati kita. Kenapa tak lalat kau kat pipi? Kenapa tak letak kat sini? Bagus sikit kalau letak kat sini. Boleh aku panggil kau Minaci. Contoh, sahabat. Kenapa dia sakit hati sangat kat kita? Dia tak boleh tengok kita senang. Supaya Allah nak bagi hang hati-hati. Ada orang tak suka kat hang. Biar pilah kat mereka tak suka tu. Tapi hang betul diri hang. Jangan hang hidup kekal dengan aib. Masya Allah. Ini cara sahabat Nabi berfikir, sahabat-sahabat. Dengan kesedaran seperti itu, maka seluruh perhatiannya terfokus kepada dosanya, perbaikan terhadap dirinya, dan pertaubatan daripada dosa-dosanya. Dia dah tak fikir pasal orang lain. Dia fikir pasal diri dia. Yang nak ke syurga tu aku. Kenapa aku masih sibuk berbicara tentang musuhku? Kalau musuhku tidak mengubah sikapnya, dia ke neraka. Aku tetap nak memburu syurgamu, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Waktunya pun tidak tersisa untuk merenungi apa yang sedang menimpa dirinya. Malahan sebaliknya, seluruh waktunya digunakan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dan tentunya Allah akan membantunya dan menjaganya. Dia memilih untuk bertaubat, membersihkan diri, Allah pasti menjaga dia. Sungguh dia sangat berbahagia. Ya Allah. Bahagia ni kita boleh jemput, sahabat. Allahu Akbar. Bahagia yang kita kata, mana bahagia saya Ustazah? Suami tak bahagiakan saya, anak-anak tak bahagiakan saya. Kenapa kita tak bahagia? Kerana kita sibuk nak orang bahagiakan kita. Bahagia ni tanpa orang sekeliling, kita boleh menjemput bahagia. Macam mana bahagia tu, sahabat? Buanglah segala dendam, kesumat, benci di hati, buang. Move on. Move on, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sungguh dia sangat berbahagia. Sungguh dia mendapat keberkatan yang banyak akibat cobaan yang menimpa dirinya. Dan sungguh indah kesan daripada cobaan itu. Masya Allah. Sangat menjentik hati. Namun demikian, taufik dan petunjuk tetap di tangan Allah. Tidak ada yang dapat mencegah jika Allah memberi, dan tidak ada yang dapat memberi jika Allah mencegah. Saya suka word ni ketika saya baca kitab ni semalam. Tidak ada yang dapat mencegah jika dia memberi, dan tidak ada yang dapat memberi jika dia mencegah. So hidup kita ni hanya mutlak dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, kerana Allah. Bukan kerana orang yang dendam. Saya ni sebab ada orang dendam kat saya lah Ustazah, saya tak naik-naik pangkat. Bukan, sahabat. Kembalikan kepada Allah. Okey, kita bahagia insya-Allah. Dan bukan sembarangan orang yang boleh mendapatkan keberuntungan seperti ini. Bukan sembarangan orang dapat mengetahuinya. Bukan sembarangan orang yang berkeinginan mendapatkannya. Dan bukan sembarangan orang pula yang mampu melakukannya. Yes, hanya orang yang terpilih. Semoga yang terpilih itu adalah kita. Kerana tidak ada daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Tuhan yang sentiasa memaafkan sekalipun kita selalu bersalah. Dia masih tetap memberi maaf. Allah tetap memberi maaf. Betapapun seseorang melakukan kesalahan, Allah tetap memberi sekalipun kepada orang yang berdosa. Kenapa kita tak punya rasa macam tu? Sahabat, kita dendam dekat orang tu. Tiba-tiba dia lalu depan mata kita minta pertolongan.
Aku kalau engkau memang aku takkan tolonglah. Itu dendam. Sedangkan sengaja Allah datangkan dia depan kita, macam drama awal tadi tu kan. Allah sengaja, kenapa anak aku ni terbercinta dengan anak dia? Tak ada perempuan lain ke? Kau cari perempuan lain. Anak orang asli mana pun mak tak kisah. Asalkan jangan anak dia. Kau main sahabat. Kenapa? Sedangkan Allah, kita ni bertalu-talu buat dosa. Tapi Allah selalu maafkan bila kita meminta maaf. Kenapa dahsyat sangat hati kita sahabat? Tapi kita nak memburu redanya Allah. Allah takkan reda pada hati yang punya dendam. Kemuliaannya tidak menghalangnya untuk memberi kepada orang-orang yang berdosa. Allah maha mulia, sangat mulia. Kalaulah kita fikir logik akal, si mulia itu tak berhak memberi pengampunan, memberi kasih sayang kepada kita yang penuh dosa. Kita ni perasan mulia, sama sekali tak mulia kerana ada dendam di hati. Sahabat, jahatnya hati kita kalau ada walau setitik dendam. So bermula pagi ini, buang, delete, hapuskan dendam di hati, please. Please sahabat, anda boleh melakukan kerana anda dijemput Allah untuk kuliah pagi ini, bab 256. Semoga kita beroleh kejayaan untuk dunia dan akhirat. Saya kena berhenti sebab saya nak berpindah ke kitab di balik tabir kematian di page Masjid Al-Mardiyah. Saya kongsikan ke page Ustazah Muzayyana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Ustazah tak kena ngurat dengan orang atas bas lagi. Assalamualaikum.